Yang sahih di berita RTM, sahih dan berimbang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Selasa 18 Oktober 2022. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Laurendra Fiona Bretmaikan. Baik saudara, berikut paparan utama malam ini. Kontraktor tempatan berkelayakan dijamin peluang projek pembangunan negara. Pasukan khas jihad tangani inflasi masih berfungsi seperti biasa. Kontraktor tempatan berkelayakan akan mendapat peluang sebaiknya untuk membangunkan projek pembangunan negara. Jaminan itu diberi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Justru beliau menafikan pelbagai tuduhan kononnya peruntukan RM95 bilion bagi perbelanjaan pembangunan dalam bajet 2023 akan menguntungkan pihak tertentu sahaja. Jumlah dana yang diperuntukkan itu merangkumi lebih 7,000 projek yang tertinggi dalam sejarah dan membuka lebih banyak peluang kepada pelbagai pihak. Selain daripada itu, bajet 2023 turut menyediakan pelbagai inisiatif untuk golongan kontraktor seperti peruntukan sebanyak RM500 juta khusus kepada kontraktor kelas G1 hingga G4, antaranya bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan bagi jalan persekutuan, TT dan jambatan kecil, rumah ibadat serta infrastruktur yang rosak akibat banjir. Perdana Menteri berucap pada Majlis Perasmian Konvensyen Kontraktor Melayu 3.0 dan Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia ke-43 di Ibu Negara. Sementara itu, pekerja tempatan tetap menjadi keutamaan meskipun pengambilan tenaga kerja asing berterusan. Keperluan itu bagi memenuhi permintaan dalam sektor tertentu. Kalau tak ada di bawah program, di bawah pekerjaan 3D itu, barulah kita ambil pekerja asing. Setengah tu semua nak bawa pekerja daripada luar. Daripada luar semua nak bawa. Kalau dulu hotel punya front desk tu semua kebanyakannya daripada Filipin. Padahal sedangkan pekerja rakyat kita pun masih boleh. Jadi dasar kajian keutamaan adalah pekerja tempatan, selepas itu barulah pekerja-pekerja daripada luar. Sebarang kerjasama dengan parti di luar Barisan Nasional bagi membentuk kerajaan hanya akan diputuskan selepas keputusan pilihan raya umum ke-15. Ketika ini, tumpuan UMNO dan parti komponen adalah memastikan kemenangan Barisan Nasional ke arah mewujudkan kerajaan stabil pada masa akan datang. Selepas pilihan raya. Kita tunggu dulu keputusan, lepas itu kita akan buat. Keputusan selepas itu. Ya. Jadi kita cross the bridge dululah. Lepas itu baru kita buat keputusan. Kita buat andaian terlalu awal pun susah juga ya. Kita pun tak tahu apa yang akan berlaku dalam pilihan raya nanti. Jadi lepas pilihan raya nanti, keputusan dah buat, insya-Allah kita akan buatlah apa saja keputusan demi kepentingan negara, dan yang pentingnya kita nakkan sebuah kerajaan yang stabil. Jadi selepas itu kita putuskanlah ya. Pembahagian kerusi di kalangan Barisan Nasional menyasarkan 121 kerusi bagi membentuk kerajaan. Sementara itu, BN akan memuktamadkan pembahagian kerusi antara parti komponen dalam masa terdekat. Pertimbangan akan mengambil kira pelbagai aspek dan akan diputuskan secara musyawarah. Kita pertimbangkan semua sekali dan kita akan mengadakan, kita keputusan dibuat secara mesyuarah lah. Seperti biasa,
sebelum pilihan raya dulu lagi susah. Komponen BN ni banyak. Sekarang ni komponen BN hanya ada 3, 4 UMNO, MCA, MIC dan PBRS daripada Sabah. Ya. Jadi daripada Sabah. Jadi 4 saja. Jadi lebih mudah untuk kita bincang. Sekarang ini dalam proses perbincangan. InsyaAllah dalam waktu terdekat pasti kita akan putuskan, sebab lepas kita setuju pembahagian kursi, kita akan setuju pula, akan menilai dari segi calon pula. Sementara itu, sokongan 151 bahagian UMNO kepada Naib Presiden Parti Datuk Seri Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri adalah selari dengan keputusan Presiden dan Majlis Kerja Tertinggi MKT parti itu. Justru Datuk Seri Ismail Sabri menegaskan tomahan kononnya bahagian terbabit mendapat tekanan daripada kepimpinan parti adalah tidak benar sama sekali. Ini adalah keputusan bahagian. Ya. Setiap kali usul ataupun mesyuarat ataupun ucapan penangguhan di bahagian-bahagian, itu adalah keputusan bahagian. Bahagian bebas untuk membuat sebarang usul. Dan saya berterima kasihlah kepada bahagian-bahagian. Ini pun berdasarkan kepada keputusan MT. MT telah pun membuat keputusan di dalam mesyuarat MT untuk menamakan saya sebagai Perdana Menteri. Yang pasti, 151 bahagian UMNO dengan sokongan sebulat suara perwakilan mengusulkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk terus menerajui negara jika Barisan Nasional membentuk kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15. Sokongan itu sekaligus menyangkal dakwaan sesetengah pihak kononnya UMNO sudah berpecah dan kedudukan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri ditolak oleh parti itu sendiri. Bagi penganalisis politik, sokongan tersebut jelas menunjukkan perpaduan dalam parti ke arah membentuk corak kepimpinan yang terbaik untuk negara. Paling penting adalah untuk menghilangkan desas-desus bahawa Datuk Seri Ismail Sabri tidak akan menjadi Perdana Menteri jikalau Barisan Nasional menguasai kerajaan persekutuan. Itu naratif yang diberikan, yang cuba dibayangkan oleh pihak pembangkang demi mengucak-kacilkan Barisan Nasional itu. Jadi memang kena pada masanya, tepat masanya, dan begitu juga Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyatakan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri adalah calon Perdana Menteri Barisan Nasional. Tapi kita kena akur bahawa keputusan akhirnya adalah atas budi bicara Yang di-Pertuan Agong. Tapi apa yang dilihat lebih kepada bagaimana parti itu menawarkan yang terbaik dengan menggambling seluruh kekuatan kepimpinan UMNO bagi menghasilkan satu kepimpinan yang bukan saja akan memberi manfaat kepada rakyat secara umum, tetapi juga yang akan memberikan, yang menerima idea-idea dan masukan-masukan serta input daripada pihak-pihak lain bagi memastikan UMNO sentiasa relevan dalam arus perkembangan politik negara. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa bersedia mempertahankan kerusi Parlimen Ketereh pada pilihan raya umum ke-15. Bagaimanapun menurutnya, kedudukan calon akan ditentukan oleh barisan kepimpinan tertinggi UMNO. Sebenarnya ramai bukan saya saja sentiasa teringin menjadi calon. Kalau kita ada keinginan untuk berkhidmat, maka kena ada keinginan untuk menjadi calon. Itu keinginan. Tetapi sama ada jadi calon, kalau nak mewakili parti, mana-mana parti, partilah yang menentukan, bukan kita. Pada PRU ke-14, Tan Sri Anwar menang dengan majoriti 4,626 undi, menewaskan calon PAS dan PH. Pasukan khas jihad tangani inflasi masih berfungsi seperti biasa meskipun Parlimen Penggal ke-14 dibubarkan bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-15. Pengerusinya Tan Sri Anwar Musa berkata isu berkaitan inflasi masih menjadi tanggungjawab kerajaan ketika ini. Pasukan khas jihad tidak mengadakan mesyuarat sejak Parlimen dibubarkan kerana setelah Parlimen dibubarkan semua ahli-ahli parlimen dan wakil rakyat bergegas pulang ke kawasan masing-masing, tapi kita berhubung satu sama lain. Jika ada keperluan kita akan mengadakan mesyuarat.
minggu depan. Pasukan khas Jihad Tangani Inflasi diwujudkan pada 29 Jun lalu bertujuan membantu rakyat menghadapi cabaran ekoran peningkatan kos sara hidup. Sukatan pelajaran atau silibus yang dibangunkan Kementerian Pendidikan mempunyai kitaran, manakala penilaian untuk melihat keberkesanannya dibuat selepas selesai jangka masa yang ditetapkan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata, penghasilan sesuatu silibus memerlukan kajian dan penelitian yang melibatkan pandangan pakar, guru dan ibu bapa. Adalah kerana kalau silibus ini tukar kerap dan cikgu dan murid-murid menghadapi kesukaran nak adapt to new syllabus kalau setiap tahun nak tukar sebagai contoh. Jadi apa yang berlaku selama ini, pendekatan silibus kita apabila selesai satu pusingan maka review akan dibuat untuk melihat keberkesanan silibus tersebut. Satu pusingan ni maknanya apa? Kalau dia masuk darjah 1 dengan silibus tersebut, dia akan habis darjah 6 dengan pendekatan silibus tersebut. Sebab itu batch atau kohort darjah 1 2017 adalah merupakan kohort pertama guna silibus itu dan mereka pada waktu ini berada pada tahun 6. Jadi silibus 2017 ini selesai pusingan dia pada tahun ini untuk sekolah rendah. Okey, untuk sekolah menengah silibus 2017 ini selesai pusingan dia pada tahun lepas. Beliau mengulas isu membabitkan sukatan pelajaran matematik yang dikatakan terlalu tinggi dan tidak selaras dengan kemampuan murid untuk memahami dan menguasainya. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Dengan sistem aplikasi MERS 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MERS dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Adakah anda okey? Bukan sekadar bertanya khabar, malah mendengar tanpa menghukum. Bukan sekadar mendengar, malah hulurkan sokongan. Bukan sekadar kongsi masalah, malah dapatkan bantuan. Kerana berdiam diri bukan lagi pilihan. Minta bantuan itu tanda kekuatan. Adakah anda okey? Anda tidak keseorangan. Let's Talk Minda Sihat. Dapatkan bantuan ke arah kesejahteraan mental.
Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Bersua kembali. Usaha meningkatkan kesedaran dan pengetahuan kepenggunaan dalam kalangan pelajar bukan sahaja dapat membentuk kumpulan generasi baharu bermaklumat, malah bijak dan bertanggungjawab. Selepas 2 tahun tertangguh, bahagian gerakan kepenggunaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna mengambil inisiatif memulakan kembali program cabaran interaktif pengguna CIP Kelab Pengguna Sekolah 2022 peringkat kebangsaan. Jelas pengarah bahagian gerakan kepenggunaan KPDNHCP, Adi Ratno Cik Ani, program itu melibatkan 16 pasukan pelajar dari sekolah menengah terpilih di seluruh negara. Ini adalah program pertama selepas PKP, selepas 2 tahun kita terakhir adalah di Sepang 2019 sebelum PKP, dan ini selepas selesai PKP dengan kerjasama Kementerian Pelajaran yang telah membenarkan aktiviti luar diadakan dan kita mulakan semula pada tahun 2022.
Beliau berkata demikian selepas menyaksikan pelepasan 64 pelajar oleh pengarah KPDN-HEP Terengganu Saharudin Matkia di dataran pantai Batu Buruk. Jelasnya setiap pasukan perlu menghabiskan 10 cabaran yang diberikan termasuk mengenali permainan, makanan dan warisan tradisional tempatan. Aktiviti-aktiviti yang perlu dilaksanakan sesuaikan dengan negeri Terengganu. Contoh macam di belakang kita ni, dia orang kena buat wow. Dia orang kena buat layang-layang dan satu checkpoint lagi dia orang kena buat popok leko dan sebagainya. Selepas pada selesai tugasan itu baru ada soalan dan soalan-soalan ni berkait-kaitlah dengan kepenggunaan punya ni yang mana kita fokuskan pada empat benda yang berkaitan dengan kepenggunaan. Juara program bakal menerima hadiah wang tunai RM5,000, naib juara RM3,000 dan tempat ketiga RM2,000. Pemenang akan diumumkan esok pada majlis bersama Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rasul Wahid di Batu Buruk, Kuala Terengganu. Program tersebut pernah diadakan secara tahunan di Sepang, Selangor pada 2019 dan di Melaka pada 2018. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Bahaya ni. Dah lama ke batuk? Seminggu. 2 minggu lebih. Demam. Kurang selera makan. Berpeluh pada waktu malam. Susut berat badan. Batuk berdarah. Jika anda mengalami batuk lebih 2 minggu, kurang selera makan, susut berat badan, demam, berpeluh di waktu malam dan batuk berdarah, TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Kecemasan boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis.
berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat perkembangan semasa taufan Nesat. Taufan ini dijangka akan bergerak menuju ke arah Vietnam daripada Filipina dan keadaan pergerakan taufan ini dijangka tidak akan menuju ke rantau negara. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya tidak bimbang dengan taufan ini yang dijangka tidak akan mendatangkan kesan cuaca secara langsung terhadap negara kita. Namun begitu, taufan ini masih lagi mendatangkan kesan terhadap keadaan ombak dan juga angin terutamanya di sekitar Laut Cina Selatan. Oleh itu, jabatan kami telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan perkapalan dan juga perairan yang berwarna kuning. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Kita lihat tinjauan cuaca semasa pula. Imej Merada menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat pada malam ini yang berlaku di kawasan-kawasan sekitar selatan Pahang yang dijangka akan berterusan sehingga ke lewat malam. Selain itu, hujan lebat dan ribut petir juga kini mula memasuki kawasan-kawasan di sekitar utara Semenanjung yang melibatkan Pulau Langkawi, Perlis dan juga utara negeri Kedah. Keadaan cuaca ini dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke tengah hari esok disebabkan oleh pergerakan angin daripada barat laut ini yang turut membawa bersama kadar kelembapan yang tinggi di sekitar kawasan-kawasan terbabit. Oleh itu, orang ramai di sekitar utara Semenanjung dinasihatkan supaya berwaspada dengan keadaan cuaca tersebut. Kita teruskan dengan melihat tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak pula. Begitu juga bagi negeri Sabah, keadaan cuaca ribut petir pada malam ini berlaku di hampir kesemua bahagian untuk negeri berkenaan. Manakala bagi negeri Sarawak, hujan lebat pada malam ini dilihat tertumpu di bahagian-bahagian sekitar barat negeri berkenaan seperti di Kuching, Serian Samarahan dan juga Sibu. Keadaan cuaca ribut petir terutamanya untuk bahagian-bahagian di sekitar negeri Sabah ini dijangka mampu untuk berterusan juga sehingga ke lewat malam nanti. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Baik, terima kasih Mat Malaysia. Dari perkembangan cuaca, kita beralih pula ke perkembangan sukan. Akhtar Haji Hamzah, silakan. Ivan Souza, juara keseluruhan LTDL 2022. Karim Benzema raih gelaran pertama Ballon d'Or. Assalamualaikum, terima kasih Syaril dan juga Fiona. Edisi Sukan kita mulakan dengan perkembangan Letu di Langkawi 2022. Selepas mengharungi 8 peringkat perlumbaan LTDL edisi ke-26 sampai ke penghujungnya hari ini. Pasukan mana yang mendominasi saingan secara keseluruhan? Kita ikuti perinciannya bersama Izwan Saman. Untuk peringkat ke-8 dan terakhir hari ini, seramai 103 pelumba dilepaskan pada pukul 1.30 petang tadi untuk berentap di laluan sejauh 115.9 km. Berlangsung dalam cuaca hujan, para pelumba memberikan sepenuh kudrat untuk mencatat keputusan terbaik. Untuk peringkat hari ini, Alex Molenar dari pasukan Burgos BH muncul pemenang dengan catatan masa 2 jam, 25 minit dan 37 saat. Tempat kedua menjadi milik Jason Osborne dari pasukan Alpecin de Suning, manakala pelumba UAE Emirates Juan Sebastian Molano ketiga. Molenar dan Osborne berjaya menjarakkan diri dengan peloton di belakang sejak pertengahan perlumbaan. Kayuhan konsisten Molenar membolehkan dia memenangi perlumbaan pertamanya dalam edisi kali ini. Bagaimanapun, keputusan tersebut tidak mengubah kedudukan jersey-jersey utama. Secara keseluruhan, Ivan Ramiro Sosa Cuervo dari pasukan Movistar berjaya menamatkan edisi ke-26 selaku pelumba terbaik keseluruhan, iaitu jersey kuning dengan masa keseluruhan 25 jam dan 54 minit. Sementara itu, bagi jersey hijau yang membawa gelaran Raja Pecut pula kekal milik Erlen Blikra dari Uno X Pro Cycling Team. Bagi jersey merah, Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif membuktikan dirinya berada dalam kelas tersendiri. Pelumba Terengganu Polygon Cycling Team TSG berusia 25 tahun ini sekali lagi berjaya mengekalkan gelaran Raja Bukit yang dimenangi pada edisi 2020. Sementara itu, rakan sepasukannya Jambal Jam Sain Bayar juga cemerlang menamatkan saingan dengan jersey putih selaku pelumba terbaik Asia. Bagi kategori pasukan, TSG memenangi pasukan terbaik Asia, manakala Movistar Team mengungguli kategori pasukan terbaik keseluruhan. Dengan itu, tamatlah perlumbaan 8 peringkat LTDL edisi ke-26 dengan jumlah jarak keseluruhan lebih 1,000 km ini. Sepanjang saingan ini, pelumba tempatan berjaya membuktikan mereka juga mampu memberi saingan dengan pelumba luar. Walaupun seorang lagi pelumba berpengalaman TSG, Harif Saleh, gagal mencipta impak kali ini, diharapkan lebih ramai pelumba-pelumba muda tempatan akan muncul mencipta nama untuk edisi tahun hadapan. Selepas melalui cabaran sebanyak 8 peringkat dari Kuala Pilah Negeri Sembilan hingga ke Pekan Kuah Langkawi, LTDL edisi ke-26 berakhir hari ini. Walaupun para pelumba berdepan cuaca yang tidak menentu sepanjang perlumbaan dan beberapa perubahan termasuk perubahan laluan, segalanya berjalan dengan lancar. LTDL akan kembali ke Malaysia lagi tahun depan dan lebih menarik, LTDL dapat mengekalkan status Pro Series-nya yang bermula dari 2023 hingga 2025. Izwan Saman, RTM. Kemunculan semula Letu di Langkawi LTDL tahun ini sememangnya dinanti-nantikan para peminat sukan berbasikal leburan negara. Bukan sahaja disambut meriah oleh peminat tegar, namun kemeriahan perlumbaan ini juga hadir dari penduduk setempat apabila perlumbaan melintasi kawasan mereka. Penganjuran perlumbaan seperti ini memberi suasana berbeza buat mereka. Tidak lekang dengan senyuman, peminat tampil memberi jeritan sokongan pada mana-mana pelumba yang melintasi mereka. Di antara bangsa dan agama, mereka bersama memberi sokongan meskipun dalam cuaca hujan. Tidak ketinggalan, pelajar sekolah dan anak-anak kecil teruja melihat kumpulan pelumba yang bersaing. Kemunculan pelumba-pelumba ternama terutama anak-anak tempatan yang mewarnai perlumbaan berprestij ini juga tidak mustahil akan memberikan inspirasi buat penyokong-penyokong cilik yang berpeluang menonton secara dekat.
Penganjuran perlumbaan seperti ini memberi suasana berbeza buat mereka. Tidak lekang dengan senyuman, peminat tampil memberi jeritan sokongan kepada mana-mana pelumba yang melintasi mereka. Tiada bangsa dan agama, mereka bersama memberi sokongan meskipun dalam cuaca hujan. Tidak ketinggalan, pelajar sekolah dan anak-anak kecil teruja melihat kumpulan pelumba yang bersaing. Kemunculan pelumba-pelumba ternama terutama anak-anak tempatan yang mewarnai perlumbaan berprestij ini juga tidak mustahil akan memberikan inspirasi buat penyokong-penyokong cilik yang berpeluang menonton secara dekat. Turut memeriahkan suasana untuk edisi ke-26 ini adalah kemunculan kumpulan penyokong bergelar Satria. Satria atau Skuad Sukarelawan Anak Malaysia merupakan kumpulan sukarelawan belia kendalian Kementerian Belia dan Sukan KBS. Biarpun pada asalnya ia ditubuhkan untuk menjadi sukarelawan bagi memberi bantuan ketika bencana, namun peranannya kini dipelbagaikan. Siapa tahu, mungkin satu hari nanti ada dalam kalangan penonton atau penyokong, terutama anak-anak kecil dan remaja ini yang akan muncul sebagai pelumba terkemuka negara seperti Anwar Manan, Muhammad Harif Saleh dan Muhammad Nur Aiman Zarif. Selepas membimbing skuad hoki lelaki negara muncul juara saingan hoki dalam Dewan Piala Asia di Bangkok bulan lalu, Muhammad Amin Rahim kini menggalas tugas sebagai ketua jurulatih skuad lelaki negara bawah 20 tahun. Kejohanan Piala Sultan Johor SOJC ke-10 minggu depan merupakan misi sulungnya. Untuk itu, Konfederasi Hoki Malaysia KHM meletakkan harapan tinggi ke atas ketua jurulatih baru ini mengulangi sentuhan ajaib mencipta sejarah skuad negara muncul juara hoki dalam Dewan Piala Asia. Presiden Datuk Seri Subhan Kamal berkata kepercayaan tinggi diletakkan ke atas Muhammad Amin berdasarkan pencapaian dan pengalamannya. Kerana kita merasakan bahawa the DNA ataupun the style of playing national team dengan junior must be related. Dia perlu ada kesinambungan dari segi kejuaraan. Pasal tu MAC membuat putusan bahawa walaupun Coach Arul menjaga pasukan kebangsaan, Amin di belakang beliau, tetapi dalam ni kita mohon untuk Amin menjaga pasukan ni kerana dalam dia bawa cara coaching yang sedia ada, tapi juga dalam segi scouting mungkin kita pun nak tengok pemain mana yang boleh dibawa ke pasukan kebangsaan. Ya. Beliau turut mengumumkan senarai 18 pemain skuad SOJC yang bakal menerima saingan sengit daripada Australia, Great Britain, India, Jepun dan Afrika Selatan bermula 22 hingga 29 Oktober ini di Taman Daya Johor Bahru. Sementara itu, Muhammad Aiman sedia menyahut cabaran yang diletakkan KHM kepadanya dalam membawa skuad baru berentap di kejohanan berprestij ini. Beliau pada masa sama mahu menjadikan SOJC sebagai medan pendedahan kepada anak buahnya menghadapi Piala Dunia Remaja di Kuala Lumpur tahun depan. Skuad muda negara bakal berdepan dua perlawanan pemanas badan menentang Australia hari ini di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil dan menentang Britain pada Rabu di Stadium Hoki Taman Daya Johor Bahru. Menjelang aksi Piala Malaysia yang akan membuka tirai hujung bulan ini, negeri 9 FC NSFC optimis berada dalam momentum prestasi terbaik untuk melakar kejayaan pada saingan musim ini. Pengendali pasukan K. Devon yakin susulan prestasi konsisten skuad sepanjang saingan Liga Super musim ini dengan menghuni kedudukan keempat terbaik Liga. Jelasnya, prestasi baik itu sudah pasti menaikkan semangat pasukan untuk tampil lebih kompetitif. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara NSFC dan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi Universiti Teknologi Mara di UiTM Seremban. NSFC dijadual bertemu Kedah pada 26 Oktober ini di Stadium Darul Aman Al-Star bagi perlawanan pertama Piala Malaysia musim ini. 16 Oktober lalu menjadi tarikh duka buat pasukan Petaling Jaya PJ City FC selepas tonggak utama mereka, P. Rajesh, maut kemalangan.
Pemergian mendiang yang terkenal dengan sifat yang berdisiplin dan bermotivasi tinggi dirasai oleh semua pihak ketika sesi penghormatan terakhir berlangsung di kediamannya. 4 tahun lalu saya cakap dengan dia cakap dengan saya, bos, saya main every game untuk menang saja. So dari hari itu saya panggil dia champ lah, because attitude dia, dan dia juga satu mentor yang kualiti tinggi lah. Kelebihan Jais adalah dia ada dedikasi satu, disiplin, motivasi kepada remaja, pemain-pemain remaja. Setiap kali dia main, dia bukan setakat dia main atau dia main seseorang. Dia selalu nasihat kepada budak-budak yang baru nak main. Dia beritahu apa disiplin yang perlu. Itulah kelebihan Jais. One of my biggest loss in my life. I could take this as exactly like what I felt 2 years ago when my father passed away. Rajan is one of my close senior players, more than a brother to me. From the day one, he has guided me in and out in football and also outside the field. What a great guy Rajesh was. True professional, top role model for all the young players, and someone we're going to miss very dearly. Mendiang meninggalkan seorang balu dan 3 anak. Penyerang Real Madrid Karim Benzema menepati ramalan mengungguli anugerah Ballon d'Or 2022 yang berlangsung semalam. Bagi kategori wanita, anugerah berprestij itu kekal di tangan pemain tengah Spanyol dari Barcelona, Alexia Putellas, buat kali kedua berturut-turut. De voir ça devant moi, c'est une fierté. Je repense à quand j'étais petit, tout le travail où j'ai jamais lâché. C'était un rêve de gamin comme tous les gamins. J'ai grandi avec ça dans ma tête. Et puis après, j'ai eu de la motivation. Benzema menewaskan Robert Lewandowski, Sadio Mane dan Kevin De Bruyne selepas prestasi cemerlangnya menjadi kunci kejayaan kelab Real Madrid dalam kejuaraan Liga Juara-Juara musim lalu. Beliau menjaringkan 44 gol dalam 46 perlawanan, termasuk 15 gol dalam Liga Juara-Juara yang membolehkan Real merangkul gelaran ke-14. Sementara itu, Putellas yang juga pemain wanita terbaik FIFA 2022 unggul menewaskan Beth Mead dan Sam Kerr untuk memenangi anugerah tersebut buat kali kedua. Bueno, estoy muy feliz de volver a estar aquí, muy contenta. La verdad que cuando hace un año conseguimos ganar el primero, me propuse yo misma intentar mejorar ese año para ponerlo al servicio del equipo y por supuesto que verlo recompensado de esta manera pues me enorgullece. Beliau penjaring terbanyak Liga Juara-Juara musim lalu dengan 11 gol termasuk 18 di bahagian Primera. Laporan itu mengakhiri edisi Sukan 18 Oktober 2022. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Salam keluarga Malaysia. Salam sukan untuk semua, insya-Allah. Kita jumpa lagi dan kita kembali bersama Syaril dan juga Fiona. Silakan. Masih bersama berita perdana, Jepun bakal mengenakan sekatan baharu terhadap Korea Utara. Juga angka korban nahas pesawat tentera di Rusia meningkat kepada 13 orang. Saksikan rangkuman berita luar negara.
Jepun akan membekukan aset 5 pertubuhan Korea Utara. Menurut Ketua Setiausaha Kabinet Jepun, Hirokazu Matsuno, Korea Utara kerap melakukan ujian peluru berpandu yang jelas mencabuli resolusi Majlis Keselamatan PBB dan menimbulkan ancaman kepada keselamatan. Sekatan khususnya dikenakan terhadap 5 organisasi Korea Utara yang berkaitan dengan pembangunan nuklear dan peluru berpandu. Bagaimanapun, tarikh bila sekatan itu akan berkuat kuasa tidak dimaklumkan. Nahas pesawat tentera terhempas di Bandar Dia Selatan Rusia meningkas kepada 13 orang termasuk 3 kanak-kanak. Pesawat berkenaan terhempas di kawasan perumahan 9 tingkat yang dihuni sekitar 600 orang. Turut dilaporkan 19 orang lagi cedera dalam tragedi berkenaan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan sebuah jet pejuang supersonik Su-34 terhempas dan juruterbangnya berjaya melenting keluar dari pesawat. Baik, ini pula lagi kejadian tanah runtuh di Venezuela. Terbaru tragedi pada Isnin itu merangkut 3 nyawa. Ia berlaku di El Castano yang terletak 80 km dari ibu negaranya. Presiden Nicolas Maduro yang turut mengadakan lawatan ke lokasi tragedi dalam tanah runtuh turut memaklumkan tragedi yang sama pada minggu lepas telah merangkut 54 orang, manakala 8 lagi hilang. Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-62 yang bakal berlangsung esok menampilkan kelainan dengan menggunakan teknologi sistem 3 dimensi 3D dan realiti terimbuh AR. Teknik AR yang pertama kali digunakan pada MTHQA kali ini bertujuan meraih perhatian dan menyentuh jiwa penonton dalam mendalami tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran. Menurut penerbit MTHQA, Suhardi Said, secara lazimnya penganjuran MTHQA akan melibatkan 2 kategori iaitu pertandingan tilawah Al-Quran secara tartil dan pertandingan hafazan Al-Quran 30 juzuk. Bagaimanapun pada tahun ini ia hanya melibatkan kategori pertandingan tilawah Al-Quran sahaja. Alhamdulillah hampir 100% kehadiran peserta daripada luar negara telah selamat tiba di sini dan kita akan mengadakan secara langsung pada malam esok bermula 19 hingga 24 bulan. Peserta ini terdiri daripada 36 orang dan daripada 28 buah negara yang menyertainya. Dan kelainan pada kali ini kita telah menggunakan teknik AR. Okey, jadi saya menyerulah jika ada kelapangan boleh datang ke planetarium ini KLCC dan kita akan siarkan secara langsung di TV1 jam 8.45 hingga 11.30 malam. MTHQA yang dianjurkan oleh JAKIM akan dirasmikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Idris Ahmad. Malam Anugerah Seri Angkasa ASA dan Majlis Kemuncak ASA 2022 bakal berlangsung gilang gemilang pada 29 dan 30 Oktober ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, 1,354 daripada 1,586 pencalonan yang dikemukakan untuk ASA 2022 menepati syarat ditetapkan. Angka itu merupakan rekod tertinggi yang diterima sejak ASA diperkenal 50 tahun lalu bagi menghargai penggiat industri seni dan penyiaran. Alhamdulillah, Anugerah Seri Angkasa menerima sambutan yang hebat dengan lebih daripada 1,500 pencalonan bagi kategori-kategori yang cukup banyak pada kali ini, melebihi 70 kategori. Dan ini menuntut kita untuk menganjurkan malam anugerah 2 malam berturut-turut kerana tak boleh dihabiskan dalam 1 malam. Kategori-kategori yang diwujudkan itu adalah untuk memberikan penghargaan kepada semua penggiat industri penyiaran baik radio, televisyen dan juga media baru. Satu pembaharuan berbanding dengan Anugerah Seri Angkasa sebelum daripada ini. Tan Sri Anwar menyatakannya pada sidang media Majlis Pelancaran Kira Detik Malam Kemuncak ASA 2022 di Putrajaya.
Banyak potensi boleh dizahirkan menerusi kerjasama erat antara stesen radio televisyen Turkiye TRT dengan RTM. Duta Besar Turkiye ke Malaysia, Emir Salim Yüksel berkata, kemegahan RTM sebagai stesen terunggul menjadi inspirasi sebagai platform terbaik dalam mendidik masyarakat. Beliau mengakui RTM tetap menjadi pilihan utama sumber informasi berita sahih di negara ini meskipun sudah merentasi usia lebih 7 dekad. Is one of the most important communication channels, giving news to the people and of course some other productions as well. And I think there is a lot of potential between TRT of Turkey, Turkish Radio Television, and RTM, so that we can improve our relations and cooperation in the field of communication in the future between two agencies, inshallah. Beliau berkata demikian ketika melakukan kunjungan hormat ke atas Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud di Wisma TV Angkasa Puri. Ke arah status negara tua menjelang 2030, satu rangka tindakan nasional yang komprehensif perlu disediakan dari segi ekonomi, terutama aspek penyediaan kemudahan dan kepakaran. Menteri Kesihatan Hairi Jamaluddin berkata pelan tindakan tersebut perlu merangkumi pelbagai aspek seperti pendapatan, simpanan, perumahan dan sara hidup golongan warga emas. Kerajaan yang baru yang akan dibentuk nanti mestilah ada satu blueprint yang menyeluruh. Sekarang ini ada, tetapi saya melihat memang tidak mencukupi. Dan lebih daripada blueprint yang baru ini adalah iltizam untuk dibuat pelaburan. Supaya daripada sekarang kita dapat membuat pelaburan untuk buat persediaan, untuk melatih pekerja-pekerja yang ataupun pakar-pakar yang diperlukan untuk menjaga kesihatan dan juga kebajikan dan juga kesejahteraan warga menua. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Warga Emas 2022 peringkat kebangsaan di Ibu Negara. Malaysia bersetuju melaksanakan pendekatan dua tonggak dalam percukaian bagi mewujudkan persekitaran berdaya saing untuk pelaburan langsung asing dan domestik. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pendekatan itu yang turut mencegah pengelakan cukai rentas sempadan sedang dikaji sebelum dilaksanakan pada 2024. Kerajaan juga berhasrat memperkenalkan sistem invoice elektronik secara berperingkat mulai tahun depan bagi meningkatkan kecekapan sistem cukai. The implementation of e-invoicing will also aid in the implementation of a sustainable electronic business ecosystem. E-invoicing implementation provides a more reliable audit trail, resulting in increased tax transparency and is viewed as one of the primary strategies for increasing tax revenue. Beliau berucap pada mesyuarat tahunan ke-51 kumpulan kajian mengenai pentadbiran dan penyelidikan cukai Asia Pasifik 2022 di Ibu Negara. Setakat 30 September, jumlah miskin tegar berkurangan kepada 129,395 ketua isi rumah berbanding 260,000 pada 31 Oktober tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, pengurangan itu disokong pemulihan secara beransur-ansur ekonomi negara. Komited memastikan angka itu terus berkurangan. Jelasnya, program basmi kemiskinan tegar keluarga Malaysia akan diperkasa dengan penggunaan kaedah bersesuaian mengikut lokaliti. Antaranya mendidik pemikiran ke arah keusahawanan, mengawal kos dan kemahiran yang lebih baik dalam usaha mengubah kehidupan.
Lukisan ilusi optik sememangnya boleh memukau sesiapa sahaja melihatnya, apatah lagi ia seolah-olah keadaan sebenar. Betul. Apa kata kita saksikan dalam hashtag malam ini. Seorang lelaki dari China menarik perhatian dengan lukisan 3 dimensinya yang luar biasa. Huang Yo, 33 tahun, menggunakan bakatnya itu menukarkan pokok, tiang lampu dan papan tanda jalan kepada lukisan optik sebagai latar. Huang berkata minatnya itu bercambah ketika bermulanya ketika penguatkuasaan perintah berkurung seluruh China akibat COVID-19. Di Amerika Syarikat, seorang lelaki dari Idaho berjaya memasukkan 150 lilin di mulutnya selama 30 saat sekaligus berjaya memecahkan rekod dunia Guinness. Kejayaan lelaki tersebut, David Rush, berjaya menembus kegagalan sebelum ini apabila salah satu lilin terjatuh dari mulutnya. Kejayaannya berjaya memadam rekod sebelum ini iaitu 105 lilin yang dicipta individu lain pada 2021. Sebuah warung mi di Thailand tetap menjadi pilihan pengunjung meskipun lokasi sekitarnya dinaiki air. Terletak di tebing Sungai Ta Chin, warung yang sudah beroperasi 30 tahun itu masih sesak dengan penggemar mi. Hujan lebat selain pelepasan air di beberapa empangan bahagian timur laut negara itu menyebabkan peningkatan air sungai sekaligus rumah dan premis berhampirannya banjir. Baik, berita perdana 18 Oktober 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Itu Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.